Assalamualaikum. Di hari ini kita masuk kitar haid 16.3 dan peranan hormon dalam kitar haid. So, apa tu kitar haid? Kitar haid ni adalah satu kitaran yang melibatkan dua perkara, iaitu pembentukan usid sekunder dan juga perubahan ketebalan endometrium. So, dalam kitaran ini, endometrium dia akan jadi lembut dan tebal dan kaya dengan salur darah untuk persediaan penempelan embrio. Okey, sekiranya persenyawaan berlakulah. Tapi jika persenyawaan tak berlaku, usid sekunder ni dia akan mati. Dan bila dia mati, endometrium akan luluh dan terurai. So, endometrium yang luluh dan terurai ni akan keluar sebagai darah haid. Kita akan pergi hormon yang mempengaruhi kitar haid. Okey, ada 4. Yang pertama, hormon perangsang folikel FSH. Lepas tu, hormon pelutinan LH, estrogen dan progesteron. FSH dengan LH ni adalah hormon dalam kelenjar pituitari. Estrogen dengan progesteron ni hormon dalam ovari. Perlu diingat bahawa hormon daripada pituitari dia akan mempengaruhi perubahan dalam ovari. Dia akan mempengaruhi ovari lah. Dan hormon yang dihasilkan dalam ovari akan mempengaruhi endometrium. So, FSH ni fungsi dia apa? Untuk rangsang perkembangan folikel dalam ovari. Folikel macam folikel primer, folikel sekunder, folikel graft, semua itulah. Dan merangsang perembesan estrogen. Okay, hormon LH pula merangsang ovulasi, iaitu pembebasan usid sekunder dari ovari dan juga menyebabkan pembentukan corpus luteum, merangsang perembesan progesteron. Okey, ada 3 fungsi. Okey, dan estrogen pula dia memulihkan dinding endometrium yang runtuh tadi. Okey, lepas tu merangsang perkembangan folikel sampai folikel tu matang. Lepas tu merangsang perembesan FSH dan LH sebelum ovulasi. Okey. So, progesteron merangsang penebalan endometrium dengan menjadikannya tebal berlipat kaya dengan salur darah untuk penempelan embrio dan merencat FSH dan LH untuk menyekat perkembangan folikel baru dan menghalang ovulasi. Ini infografik aras hormon yang kaitannya dengan kitar haid. So, kita kena tengok 3 benda. Yang ni pertama, yang ni kedua, yang ni ketiga. Yang pertama ni aras hormon. Yang kedua ni adalah ketebalan endometrium. Yang ketiga ni adalah folikel. Perkembangan folikel dalam ovari. Ni dalam ovari. Yang endometrium ni dekat uterus lah. Okay, yang ni aras hormon . Okay, yang first, ingat singkatan ni F, E, L, P. So, ini singkatan ikut kepentingan lah. FSH dulu, lepas tu estrogen, lepas tu LH, lepas tu progesteron. Diingat macam tu . Okay, so kita mula. Pada mulanya, apabila usid sekunder yang tengah tunggu dekat tiub falopio tu tidak disenyawakan, dia akan mati. So, bila dia mati, aras estrogen dengan progesteron akan menurun dalam ovari. Aras estrogen dengan progesteron yang menurun ni akan menyebabkan endometrium ni runtuh. So, berlakulah haid. Sebab estrogen dengan progesteron ni dia pegang dinding endometrium mengekalkan dinding endometrium tu. Bila dia rendah, dia akan endometrium ni akan runtuh lah. Runtuh, berlakulah haid. Iaitu pada hari pertama sehingga hari kelima kita haid ni. Kita panggil fasa haid lah kan. So, bila fasa haid ni bermula, estrogen progesteron rendah, dia akan merangsangkan pituitari supaya menghasilkan FSH. Ni the first hormone tu lah. So, FSH ini dihasilkan oleh pituitari, dihantar ke ovari untuk merangsang perkembangan folikel yang baru. Perkembangan folikel yang baru. Sebab tadi usid sekunder dah mati. So, dia nak buat usid sekunder baru. So, dia kena buat folikel baru lah. Okay, folikel primer, folikel sekunder, folikel graft, semua tu lah. So, FSH dah ada. Dan folikel yang berkembang ni pula, dalam masa yang sama, dia akan merembeskan estrogen.
Sambil dia berkembang tu dia rembeskan estrogen. Sebab estrogen ni juga membantu dalam kematangan folikel. So bayangkanlah waktu ni FSH dah ada, lepas tu estrogen dirembeskan semula oleh folikel. Maka estrogen ada kat sini kan. Jadi estrogen ni dia akan memulihkan balik dinding endometrium yang runtuh tadi. Semua ni berlaku serentak. Okey. So, bila estrogen ni cuba memulihkan dinding endometrium yang runtuh tadi, dinding endometrium tu akan terbina semula, menebal semula. Okay. So, estrogen ni akan naik sebab dibebaskan oleh folikel tadi. Naik. Sampai tahap tu, estrogen ni jadi sangat tinggi. Dia akan rangsangkan pituitary supaya merembeskan LH. Okay. So, LH ni kerja dia merangsang ovulasi. Jadi, bila LH ni merangsang ovulasi, maksudnya dalam masa yang sama, folikel yang berkembang tadi tu, dia membentuk folikel graft, jadi matang. So, bila ada LH ni akan rangsang ovulasi, pembebasan usid sekunder daripada folikel graft tadi. Yang ni, nampak yang cikgu highlight. Yang cikgu highlight ungu ni. So, berlaku kerana LH ni. LH kat puncak dia. Ini berlaku dalam hari ke-14. Hari ke-14. So, ovulasi hari ke-14. Kalau kita rantu 28 hari, yang tengah-tengah lah hari ke-14. Okay. Dalam masa yang sama juga, estrogen yang dihasilkan oleh folikel tadi akan terus menebalkan dinding endometrium. Jadi, maksudnya tiga kerja ni berlaku serentak. Selepas berlakunya ovulasi, LH ni dia akan merangsangkan pembentukan corpus luteum. Corpus luteum ni kira folikel yang tertinggal tadilah selepas dibebaskan usid sekunder. So, folikel ni dia akan jadi corpus luteum. Dan corpus luteum ni pula dia akan mula merembeskan progesteron. Jadi, progesteron nampak dalam graf ni. Okay, progesteron dia start naik. Awal-awal memang progesteron ni rendah je. Selepas ovulasi baru progesteron ni naik. Jadi bila progesteron dihasilkan ni, tindakan corpus luteum merembeskan progesteron ini juga dirangsang oleh LH. Okey. So, corpus luteum ni akan mengekalkan ketebalan endometrium sampai dinding endometrium tu berlipat-lipat kait dengan salur darah. Kenapa progesteron tebalkan lagi endometrium? Sebab untuk sediakan tapak untuk penempelan embrio jika persenyawaan berlaku. Okey. Tapi tunggu tak ada persenyawaan. Contohlah tak ada persenyawaan. So bila tak ada persenyawaan, corpus luteum ni akan merosot. Merosotlah. Dia merosot sebabkan tak ada persenyawaan. Senang cerita, bila tak ada persenyawaan, usid sekunder tadi yang baru terhasil ni mati. Bila mati, dia akan menyebabkan corpus luteum ni, dia akan merangsang corpus luteum ni supaya merosot juga. Bila corpus luteum merosot, progesteron akan menurun. Penempelan tak jadi, persenyawaan tak jadi. So, progesteron ni menurun. Bila progesteron menurun, okay, dinding yang tebal ni akan bersedia untuk runtuh sekali lagi. Dan bila dia runtuh, haid akan berlaku sekali lagi. Itulah dia kitaran haid. Okay. Lupa cikgu nak cakap. Progesteron ni bila dia tinggi, dia akan merencatkan FSH dengan LH. Merencatkan tindakan dua hormon ni lah. Jadi, tak ada folikel baru terbentuk pada waktu ni. Sebab dia dah rencatkan dua hormon ni. Tak ada folikel baru terbentuk dan tiada ovulasi lagi berlaku pada waktu ni. Kesimpulannya kat sini, fasa kitaran haid tu, dia ada beberapa fasa lah dibahagikan dalam hari. Pertama, hari 0 hingga 5 ni, iaitu hari fasa haid, fasa pendarahan, fasa endometrium runtuh. Okey. So, cikgu sebut balik semua hormon pada arasa rendah. Lepas tu bila estrogen dengan progesteron tu sangat rendah, endometrium runtuh, haid berlaku. Lepas tu estrogen progesteron yang rendah ni dia merangsangkan pituitary untuk merembeskan FSH dengan LH.
Lepas tu FSH ni dia merangsang perkembangan folikel. Folikel ni pun hasilkan estrogen. Lepas tu estrogen ni membantu kematangan folikel. Okay. And then dia memulihkan dinding uterus yang runtuh tadi dalam masa yang sama. Dan sebagainya lah. Lepas tu pada hari 6 hingga ke 14, dia hari menuju ovulasi lah. Hari menuju ovulasi. So ni kita panggil fasa pemulihan lah. Pemulihan, dan hari ke-14, hari ovulasi, aras estrogen semakin meningkat, memuncak pada hari ke-12, merangsang bla bla bla, merangsang penghasilan LH. So bila LH ni meningkat sampai hari ke-13, hari ke-14 LH ni akan menyebabkan ovulasi, pembebasan usia sekunder dari follicle growth, dan LH ni juga merangsang pembentukan corpus luteum. Okey, dan fasa yang ketiga ni hari 15 ke 21. Okey, corpus luteum dirangsang oleh LH untuk merembes progesteron dan estrogen. Okey, lepas tu progesteron dengan estrogen ni akan merencatkan FSH dengan LH. Okay, so dah tak ada folikel baru yang terbentuk. Okay, progesteron merangsang endometrium jadi lebih tebal untuk penempelan jika persenyawaan berlaku. Tapi kiranya jika hari ke-22 hingga 28 ni persenyawaan tak berlaku juga, maka badan akan bersedia untuk buat kita haid sekali lagi lah. So LH akan menurun. Okay, menyebabkan corpus luteum merosot. Lepas tu hormon progesteron estrogen dihentikan. Okay, dan kemudian endometrium akan luruh balik, haid akan berlaku. Kalau persenyawaan berlaku, contoh berlaku jadi haid dah tak berlaku lah. Kita haid tu takkan berlaku, corpus luteum akan terus berkembang, tidak merosot. Maka progesteron dan estrogen akan terus dirembes, dinding endometrium akan kekal tebal. Okay, untuk menyokong perkembangan fetus. Peranan hormon dalam kehamilan dan keguguran. Corpus luteum terus menghasilkan estrogen dan progesteron selama 3 hingga 4 bulan pertama selepas kehamilan. Kehamilan ni maksudnya bila berlaku je penempelan embrio, kita boleh panggil perempuan tu dah hamil. Okay, ingat tu. So, corpus luteum akan merosot dan penghasilan estrogen dan progesteron diambil alih oleh plasenta selepas 4 bulan. So, progesteron merencat FSH dengan LH. Jadi, kita haid dengan ovulasi tidak berlaku sepanjang kehamilan. Sepatutnya sebab tu hamil, estrogen dan progesteron ni kena sentiasa ada lah untuk kekalkan endometrium tu. Jadi, kalau tak seimbang hormon tu, dia boleh menyebabkan keguguran. Penurunan progesteron menyebabkan pengecutan uterus. Jadi, keguguran berlaku. Okay, sindrom prahaid. Prahaid maksudnya apabila biasanya 7 hingga 14 hari sebelum haid. Sindrom ni apa? Letih, sakit kepala, tegang emosi, cepat marah dan sebagainya lah. Ini tanda-tanda haid nak berlaku. Sebab ketidakseimbangan aras estrogen dan progesteron. Okey, sindrom putus haid atau menopause. Putus haid berlaku dalam lingkungan 46 hingga 50 average. Apabila ovulasi dan haid terhenti terus secara semula jadi. Tanda-tanda dia tak dapat tidur, sering berpeluh, muram, cepat marah. Okey. So, peningkatan usia menyebabkan estrogen dan progesteron makin berkurang. Bila makin berkurang, perembesan LH dengan FSH ni pun semakin kurang pengaruh dia terhadap ovari. Pada peringkat ini, ovari berhenti menghasilkan ovum. Individu ni tak boleh lagi mengandung lah. Okey. Saya rasa itu saja setakat ini. Terima kasih.